Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai dah. Boleh. Betul. Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salatu wa atammu taslim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi zidni min khair. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. أحبابنا في الله، tuan perempuan, ibu, sahabat-sahabat, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada kita taufik dan hidayah, nikmat dan rahmat. Dan malam ini kita dapat sama-sama berhimpun di dalam kuliah online. Kuliah secara online. Yang mana pada malam ini kita bersiaran secara langsung di Pasti Smart Family. Nanti yang mungkin dulu sebutkan apa kok? Boleh lah, Ustaz. Untuk pada malam ini semua ketiga Jadi terima kasih kepada Fadil Ustaz Fadil Zaidi yang menjemput kita pada malam ini. Anak muda yang berbakat yang sungguh-sungguh kerja mantap. Jadi mudah-mudahan usaha kita ini dipandang oleh Allah SWT dengan pandangan kebaikan dan kita semua boleh memahami insyaAllah. Baik, tajuk kita pada malam ini ialah akhlak mulia cerminan Islam, yang mana saya ambil daripada satu buku yang dikarang oleh Fadil Ustaz Umar Muhammad Nur yang berjudul Rasul Mulia, Umat Mulia, Akhlak Mulia. Rasul Mulia, Umat Mulia, Akhlak Mulia. Buku ni boleh dicari lah di kedai buku. Apa yang menarik dalam buku ni ialah pengarang telah membawakan kisah-kisah para salafus salih, iaitu kisah umat yang terdahulu yang telah berjaya, yang mana nanti kita menyebutkan bahawa khairul qurun qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Sebaik-baik kurun ialah kurun aku, kurun Nabi dan para sahabat. Thumma alladhina yalunhum, kemudian golongan yang selepas daripada mereka, iaitu golongan tabi'in dan golongan tabi'in. Jadi golongan ini tak akan mungkin dapat kita tandingi dari segi kehebatan mereka, akhlaknya, takwanya, imannya, pengorbanan mereka terhadap agama ini memang tak akan dapat ditandingi. Sebab itu kita disuruh supaya mencontohi mereka. Salah satu daripada sudut yang perlu untuk kita contohi ialah dari segi akhlak mereka. Sebab itu kitab ini ialah kitab yang menceritakan tentang akhlak mulia. Dibawakan hadis-hadis Nabi, sirah Rasulullah SAW, dan kemudian kisah daripada golongan salafus salih. Baik. Kita terus pergi kepada tajuk kita pada malam ini, iaitu akhlak mulia cerminan Islam. Mana pengarang kitab ini memulakan dengan kisah Juwairiyah binti Al-Harith radhiyallahu ta'ala anha. Beliau menghadap kepada Rasulullah SAW. Juwairiyah binti Al-Harith ini siapa? Beliau ialah seorang wanita daripada Bani Mustaliq, satu suku daripada Yahudi, Bani Mustaliq
Yang mana ayahnya ialah Al-Harith bin Abi Dirar, yang merupakan seorang pemimpin yang sangat berpengaruh dan sangat ditaati. Selepas daripada peristiwa Bani Mustaliq ini mengkhianati perjanjian dengan Nabi SAW, maka Rasulullah SAW membawa pasukan muslimin untuk menyerang mereka. Semua lelaki daripada kaum ini melarikan diri sebelum pasukan Islam tiba di perkampungan Bani Mustaliq. Bila mereka lari meninggalkan perkampungan itu, mereka tinggalkan anak isteri, harta benda mereka semua ditinggalkan begitu saja. Kerana mereka takut dan gerun kepada tentera-tentera Islam. Pasukan Islam telah masuk ke perkampungan Bani Mustaliq, ya, tanpa berlaku sebarang pertempuran. Mereka mengambil segala harta benda dan menawan semua wanita dan anak-anak yang ditinggalkan. Salah seorang tawanan tentera Islam ialah Juwairiyah binti Al-Harith. Juwairiyah yang dikisahkan ini, dia termasuk daripada wanita-wanita yang telah pun ditawan. Dan yang menawan Juwairiyah ini ialah Thabit bin Qais radhiyallahu ta'ala. Dan dia meminta sejumlah wang tertentu. Untuk apa? Kalau Juwairiyah nak menebus diri dia daripada menjadi tawanan, boleh nak bebas, dengan syarat mesti bayar sekian-sekian wang sebagai tebusan. Maka itulah tujuannya Juwairiyah binti Al-Harith menghadap kepada Nabi SAW, iaitu nak mendapatkan bantuan. Katanya, "Ya Rasulullah, Tuan telah mengetahui apa yang terjadi kepada kaum. Yang lelaki semua pakat lari tinggalkan kami semua harta benda. Tidak ada yang membela kami. Sekarang ini aku minta bantuan, pertolongan daripada Rasulullah SAW untuk nak menembus diri dia daripada menjadi tawanan." Rasulullah SAW selalu berasa hiba melihat orang mulia yang jatuh ini. Juwairiyah ni dia asalnya anak kepada pemimpin Bani Mustaliq, orang yang ada pangkat dan kedudukan, tiba-tiba menjadi tawanan. Nabi melihat keadaan tersebut dan Nabi kesian. Selain daripada itu, fikiran baginda SAW selalu berusaha untuk mendakwahkan agama Allah kepada seluruh manusia. Sifat Nabi kita ni apa? Ruhama bainahum, sangat mengasihi, kasihan belas terhadap orang beriman, kepada umat baginda. Dan Nabi sangat harisun alaikum, sangat mengambil berat terhadap kamu. Nabi sangat mengambil berat terhadap umat dia. Kalau boleh tak ada seorang umat dia ni yang masuk ke dalam agama. Nabi nak sampaikan kesan Islam kepada mereka. Kata baginda SAW, "Mahukah engkau aku tawarkan sesuatu yang lebih baik?" Dan tadi Juwairiyah minta supaya Nabi SAW membantu beliau. Mana istilahnya, kalau boleh bagilah wang yang cukup untuk menembus diri dia jadi tawanan. Nabi kita menjawab apa? Yang lebih baik daripada apa yang kau minta, ya, bagaimana? Apakah tawaran tersebut? Kata Nabi SAW, "Aku lunaskan hutangmu dan kemudian aku jadikan engkau isteriku." Kan? Aku bebaskan kamu daripada jadi tawanan, dan kemudian Nabi melamar dia untuk menjadi isteri Nabi SAW. Maka jawab Juwairiyah binti Al-Harith dengan segera, serta-merta, tak ada fikir panjang-panjang lagi dah, ya, "Aku setuju." Maka khabar ini telah tersebar, berita ini tersebar kepada seluruh orang Islam, kaum muslimin, dan mereka berkata, sambil bercakap-cakap antara satu dengan yang lain, ya, Rasulullah telah bernikah dengan Juwairiyah. Jadi orang dah sampaikan berita itu kepada kaum muslimin. Jadi semua tawanan Bani Mustaliq adalah menjadi apa? Bila Nabi kita berkahwin dengan puteri kepada pimpinan Bani Mustaliq, apa berlaku? Maknanya semua anak-anak wanita-wanita Bani Mustaliq tadi secara automatik menjadi kerabat kepada Nabi SAW, ahli keluarga.
Sebab Nabi berkahwin dengan puteri daripada kaum Bani Mustalik. Jadi kata orang Islam apa? Orang-orang Yahudi ini, tawanan Bani Mustalik ini telah menjadi keluarga dan saudara kepada Nabi SAW. Maka sangat tidak patut kita menjadikan mereka ini sebagai tawanan. Maka kaum muslimin segera memerdekakan setiap tawanan yang berada dalam tangan mereka tanpa ada sedikit pun perintah daripada Nabi SAW. Nabi tak suruh pun. Nabi tak suruh. Tapi sahabat-sahabatnya faham. Mereka rasa malu. Dan mereka terus membebaskan, memerdekakan semua tawanan-tawanan tadi. Ini menunjukkan kepada apa? Kepada ketinggian adab dan cinta para sahabat ridwanullah alaihim kepada Nabi SAW. Takut-takut Nabi tersinggung, demi nak menjaga hati Nabi SAW, maka mereka lakukan yang tersebut. Jadi tindakan tadi tu tindakan yang sangat bijak. Padahal Nabi tak suruh dan Nabi tak ajar pun, dia pandai sendiri. Jadi sahabat-sahabat ni memang golongan yang pandai, golongan yang paling bijak, golongan yang kalau tidak bijak, masa akan Allah Ta'ala pilih mereka ni untuk berkawan dengan Nabi SAW. Itu dia. Maka di dalam tradisi bangsa Arab, memerdekakan tawanan atau memerdekakan hamba tanpa sebarang imbalan, merdeka macam tu je, tak perlu bayar. Kalau zaman itu hampir mustahil terjadi. Kata orang tak pernah jumpa lah zaman tu orang bebaskan hamba tanpa bayaran, setiada punya. Tapi sahabat-sahabat seorang pun tidak mengambil bayaran. Kerana apa? Kerana mereka menghormati Bani Mustalik tadi, tawanan tadi tu, yang secara tak langsung telah menjadi besan-besan kepada Rasulullah SAW. Sikap mulia para sahabat yang membebaskan tawanan tadi itu telah memberi kesan kepada hati Yahudi Bani Mustalik yang menjadi tawanan tu. Mereka tak minta duit, mereka tak minta bayaran, bebaskan kita macam tu saja. Maka tidak lama kemudian Yahudi Bani Mustalik tadi itu telah memeluk Islam secara beramai-ramai. Semua pakat terima Islam kerana terpesona dengan keindahan akhlak para sahabat yang berbesar hati, yang kata orang yang berlapang dada, membebaskan mereka tanpa tebusan, tanpa bayaran. Berapa ramai? Lebih daripada 100 buah keluarga Bani Mustalik yang asalnya beragama Yahudi telah bertukar menganut agama Islam. Disebabkan apa tadi? Disebabkan terpikat dengan keindahan akhlak dan budi pekerti kaum muslimin. Itulah dia. Yang kita nak cerita ni akhlak mulia cerminan agama, cerminan Islam ni. Ini sebagai asas. Tengok bagaimana Nabi mengasaskan bahawa dalam agama ni, risalah yang Nabi kita bawa ni, antara perkara-perkara paling penting sekali selain daripada akidah, selain daripada ibadat kepada Allah Ta'ala, Islam tidak meminggirkan soal akhlak. Bahkan akhlak tu adalah merupakan bahagian yang sangat besar di dalam agama Islam. Kalau kita mengaji di dalam, contoh dalam hadis Jibril, hadis Nabi yang bercerita tentang Sayyidina Jibril datang bertanya soalan kepada Nabi SAW. Apa yang ditanya? Tentang iman, tentang Islam dan tentang ihsan. Ihsan ini yang kita bincangkan, soal akhlak. Soal akhlak. Ia berkaitan dengan hati, berkaitan dengan tindakan kita, tindak tanduk kita. Maka Islam, agama Islam ini tidak sempurna sekiranya kita meminggirkan akhlak. Baik. Disebutkan di dalam sebuah kitab sirah yang terkenal, iaitu Siyar A'lam An-Nubala. Ini karangan Ibnu Hisham. Dan juga kisah ini disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad, dan begitu juga oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya. Yang mana kisah ini mengandungi pengajaran yang sangat besar, sangat luar biasa, iaitu akhlak mulia ini dapat menjadikan satu bangsa berpindah agama secara beramai-ramai. Bukan seorang, bukan satu keluarga, satu kaum berpindah, tukar agama. Bukan tukar kereta, bukan tukar rumah, tukar pegangan dia. Tukar pegangan dia, prinsip dia.
Kata orang prinsip ni memang susah nak diubah lah. Tapi kerana akhlak tadi tu, kehebatan akhlak itu boleh merubah suatu bangsa, satu kaum, ya, memeluk agama Islam. Kerana Nabi SAW menyebutkan, betapa Nabi kita mengambil berat soal akhlak ini. Nabi kita mengatakan, bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Aku ini diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah kembangan Islam di awal-awal, seluruh manusia yang berada di Jazirah Arab, Kepulauan Arab dan sekitarnya, bila mereka bercerita tentang Nabi Muhammad, Nabi yang diutus di akhir zaman, Nabi yang dibangkitkan di tengah-tengah bangsa Arab jahiliyah, bila mereka bercerita tentang Nabi Muhammad, apa yang mereka ceritakan? Mereka bercerita tentang indahnya akhlak Nabi SAW. Seolah Islam ini menjadi pelopor kepada akhlak mulia, tidak seperti mana bangsa-bangsa lain, ataupun agama lain. Dalam kehidupan Nabi SAW, baginda selalu memperlihatkan akhlak mulia kepada sesiapa sahaja. Nabi tidak memilih-milih. Bukan hanya berakhlak mulia pada golongan-golongan atasan, tidak pada golongan bawah, bukan. Kalau macam kita pilih-pilih. Nabi tidak. Dengan kawan Nabi buat baik, dengan musuh pun Nabi buat baik. Pada tempat-tempat dan keadaan-keadaan yang tertentu. Jadi nanti kita akan lihat nanti macam mana contoh-contoh yang dikatakan akhlak mulia tersebut. Disebutkan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, meriwayatkan ucapan Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, tidaklah Rasulullah SAW itu seorang yang keji. Baginda selalu bersabda, inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik akhlaknya. Kita ni nak kadang kita nak menilai seseorang itu, kita suka menilai dari segi kebendaan, kebendaan rupa paras, harta dia, kekayaan dia, pangkat dia dan sebagainya, Tapi di sisi Islam yang itu tidak ada suatu yang membezakan. Yang mulia adalah dari segi takwa. Itu di dalam hati. Dan takwa tadi yang menterjemahkan akhlak mulia dalam tindak tanduk. Baik. Akhlak kepada bukan Muslim. Sikap mulia sebegini tidak khusus ditujukan kepada golongan muslimin sahaja. Sememangnya Allah Ta'ala tidak pernah melarang Muslim untuk berbuat baik dan berakhlak mulia kepada bukan Muslim selagi mereka tidak menunjukkan permusuhan. Jadi dalam konteks kita negara Malaysia ni khususnya, kita pergi kepada realiti hari ni kan, kita negara yang berbilang kaum. Kadang-kadang kita berjiran dengan bukan orang Islam, yang mungkin dia bangsa Cina, agama Buddha ke Kristian ke, bermacam-macam agama, macam-macam etnik ada dalam negara kita ni, jadi adakah Islam hanya menyuruh kita berakhlak mulia kepada sesama Muslim saja, sehingga kita ni bila jiran kita tu bukan orang Islam langsung tak bertegur siapa, kadang masam muka, siap ada yang kadang-kadang berperang lagi, bermusuhan dengan jiran, tidak. Baik dia orang Islam maupun dia bukan Islam, kita dituntut untuk berlaku baik, berakhlak mulia kepada semua orang. Kalau dekat sesama Islam lebih-lebih lagi, kerana mereka saudara-saudara kita. Hatta yang bukan Islam pun kita dituntut supaya buat baik, akhlak mulia. Selama mana yang bukan Islam tadi itu tidak menunjukkan permusuhan kepada agama Islam, kan? Kalau dia memerangi agama Islam, ketika itu dia lain dah. Dia punya cara kita bermuamalat dengan mereka dah lain. Contoh, ada jiran sebelah rumah kita contohnya bukan Islam, non Muslim, dia tak sebulu dengan kita, ataupun dia tak berbaik dengan kita, disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh contoh masalah peribadi. Bukan dia memusuhi kita kerana agama kita, tapi kerana mungkin tingkah laku kita ke, kita asyik blok kereta duduk depan rumah dia macam tu kan, marahlah dia. Jadi kita dituntut untuk buat baik kepada dia, minta maaf, kita merendah diri, Tetapi kalau dia menunjukkan permusuhan kepada agama Islam, contoh kan,
dan menghalang kita daripada kita nak melakukan agama kita, nak melakukan amal ibadat yang menjadi kita punya apa mungkin ritual kita, dia halang. Ketika itu kita ada cara lain pula nak bermuamalat dengan mereka ni, ya, ada cara lain pula. Dalam Quran sebut asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, sifat para sahabat ni mereka ganas dan keras terhadap kufar yang inilah, kufar yang memusuhi Islam. Kita kena kasar, kena keras dengan dia, ya. Nabi kita kata kalau kita lalu di satu jalan dan kita bertembung dengan seorang musyrikin yang memerangi Islam, hendaklah kita asak dia ke tepi jalan, kena himpit dia ke tepi jalan. Tapi kalau kita lalu di satu jalan dan bertemu dengan sesama Muslim, sebelah sana orang Islam, sebelah sini orang Islam. Contoh jalan sempit, ya, boleh lalu satu kereta je. Tiba-tiba di hadapan kita tu bertemu satu kereta orang Islam juga. Maka kita sebagai orang Islam, ya, ruhama ubainahum, hendaklah kita ni yang lari ke tepi, beri laluan kepada dia. Kita hari ni kadang-kadang ada orang silap caranya tu. Dengan bukan Islam, berlemah lembut sangat, ya, langsung tak komplain, tak kata apa. Ada kepentingan yang tertentu. Tapi kalau dengan orang Islam, boleh kata macam-macam, ya. Salah tu dari segi apa yang disebut dalam Al-Quran, menyalahi perkara tersebut. Baik. Pernah satu ketika Rasulullah SAW memerintahkan, ya, Sayyidina Abdullah bin Amru untuk menyembelih seekor kambing. Lalu baginda bertanya, adakah kamu memberi jiran kita yang beragama Yahudi? Jawab mereka, tidak. Jadi Sayyidina Abdullah bin Amru ni sembelih kambing. Lepas tu dia tanya kepada ahli keluarga dia, kamu bagi tak kat jiran kita tu daging kambing ni? Jiran tu Yahudi, ya. Kata keluarganya, tak, kami tak ada bagi. Maka kata beliau, kirimkanlah sebahagian kepada mereka, ya, kerana aku mendengar Nabi SAW bersabda, Jibril sentiasa berpesan kepadaku untuk menjaga hak jiran, sehingga aku menyangka akan memberikan warisan kepada mereka. La yazalu Jibrilu yusini, sentiasa Jibril itu tak henti-henti memberi pesanan kepada aku untuk berbuat baik kepada jiran, sehingga aku menyangka bahawa jiran ini boleh mewarisi harta pusaka. Seolah jiran tu dah macam ahli keluarga kita, ya. Ini muhasabah untuk kita semualah. Saya sendiri pun kadang-kadang dalam kejiranan kita, jiran kita ni bukan masuk sebelah rumah aja, ya, 40 belah kanan, 40 belah kiri. Kadang-kadang ada yang bukan Islam, jadi kadang-kadang kita lepas pandang, ya, untuk berbuat baik kepada mereka. Baik. Disebutkan di dalam kitab Tazkiratul Huffaz oleh Imam Al-Zahabi daripada Abbad bin Al-Awwam, aku pernah menyaksikan jenazah Mansur bin Zadzan dikebumikan, dan aku melihat sekelompok orang Nasrani dan sekelompok orang Yahudi dan sekelompok orang Majusi yang berdatangan. Yang meninggal ni orang Islam, ya, orang alim, tapi yang datang mengiringi jenazahnya itu bukan sekadar kaum muslimin, ada orang Yahudi, Nasrani dan golongan-golongan Majusi yang lain datang juga. Masing-masing berdiri dalam kelompok berasingan. Pakcikku memegang tanganku dengan kuat kerana kerana banyaknya orang yang datang tu. Takut tersesat kan. Jadi perawi kisah ni tadi dia kata pakcik dia pegang tangan dia betul-betul kuat, takut dia dalam kesesakan yang ramai dia, takut terlepas. Siapa Mansur bin Zadzan ni? Beliau merupakan seorang tokoh tabi'in yang sangat soleh, bahkan seorang ahli ibadat. Bahkan beliau juga seorang perawi hadis yang thiqah. Kata Imam Ibnul Jauzi di dalam Manaqib Imam Ahmad, kisah seumpama dengan Mansur bin Zadzan ni juga, ya, pada hari kematian Imam Ahmad bin Hanbal, majlis tazkiyah dianjurkan oleh 4 kelompok manusia. Dia biasa kalau zaman dulu bila ada kematian, dia panggil ada majlis azab. Maknanya kita akan berhimpun macam kita hari ni buat tahlil kan, buat tahlil,
doa kepada arwah. Kalau zaman dulu dia ada baca-baca doa, dan dalam majlis tu akan bangun 2, 3, 4 orang yang ketika mana arwah itu masih hidup, mereka ni ada hubungan yang rapat. Contoh macam baru-baru ni seorang ulama daripada Yaman, Mufti Tarim, iaitu Habib Ali Masyhur Al-Masyhur. Bila mana dia meninggal, selesai pengkemumiannya, ya, bangkitlah orang-orang yang ada hubungan rapat dengan beliau untuk apa? Menceritakan kebaikan-kebaikan beliau semasa hayatnya. Jadi ketika Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia, orang buat majlis azak ni, majlis tazkiyah, cerita tentang kebaikan dia ni, ya, 4 kelompok. Iaitu siapa 4 kelompok ni? Ya. Satu kelompok orang Islam, sudah tentulah pengikut-pengikutnya. Ya. Satu lagi golongan Yahudi dan golongan Nasrani dan kaum Majusi. Maknanya agama lain pun buat juga majlis untuk nak memperingati kebaikan Imam Ahmad bin Hanbal. Tu mana menunjukkan bahawa akhlak mulia ini bukan hanya kepada sesama Muslim, tapi kita kena berakhlak mulia juga kepada orang-orang yang bukan Islam. Baik. Baik. Kembali kepada kisah Bani Mustalik tadi. Peristiwa luar biasa yang terjadi kepada kaum Yahudi ini bukan hanya sekali. Maknanya dalam sejarah Islam bukan sekali itu je. Bahkan setiap kurun berlaku kisah yang seumpama dengannya. Kan orang panggil apa? Al-ahdathu tatakarrar. Peristiwa itu dia berulang-ulang. Hanya pelakonnya saja ataupun dia punya wataknya saja yang bertukar-tukar. Jadi seumpama kisah ini juga, ya, beberapa ratus tahun selepas daripada kewafatan Nabi SAW, ya, iaitu pada tahun yang ke-656 Hijrah, 600 tahun selepas kewafatan Nabi SAW. Kisah yang berlaku kepada apa? Tentera Tartar ataupun tentera Mongol, yang dipimpin oleh Hulagu Khan, kan apa namanya, kita punya empire yang jatuh dengan Hulagu ni apa Ustaz jadi? Empire Abbasiyah, kan? Abbasiyah jatuh tadi tu, punya besar empire tu, tapi boleh tewas kepada Hulagu Khan, sehingga sungai Furat di Iraq tu apa namanya dipenuhi dengan apa, bertukar menjadi warna hitam. Disebabkan apa? Khazanah-khazanah umat Islam, kitab-kitab yang dikarang di Baghdad tu dihumban masuk dalam sungai Furat, sehingga apa namanya, air sungai bertukar menjadi lawat hitam, kan? Mana dahsyatlah, ya. Ketika itu tanah di Baghdad itu menjadi banjir dengan apa? Dengan darah orang-orang Islam disembelih oleh tentera Tatar. Hulagu Khan ni, bila dia menakluk kota Baghdad, pusat pemerintahan umat Islam ketika itu, ya, yang menjadi ibu negara bagi kerajaan Abbasiyah, Raja Mughal ini kemudiannya membunuh khalifah, iaitu Khalifah Al-Mu'tasim Billah, ya. Bunuh para alim ulama, ya. Orang soleh, tok-tok guru, bunuh belaka, sembelih semua, ya. Dan dikatakan bahawa korban tragedi itu ataupun keganasan itu mencapai jumlah 2 juta orang. Orang Islam dibunuh 2 juta orang, kan? Sehingga ulama yang menceritakan sirah ni katanya Baghdad tu menjadi banjir dengan darah, kan? Orang berjalan tu di atas darah-darah. Jadi bila Mongol merampas Baghdad, mereka pula menguasai kota tersebut, sebagai penguasa, ya. Mereka banyak berinteraksi dengan rakyat. Maksudnya selepas daripada peristiwa peperangan itu, mereka dah menakluki Baghdad, ya. Tinggallah rakyat-rakyat biasa, orang Islam yang lain tu. Jadi berlakulah muamalat, ya, sehari-hari. Orang Mongol sebagai penguasa, orang Islam ni sebagai rakyat biasa. Jadi bila mereka perhati, tengok kepada orang Islam dan cara hidup kaum muslimin ni, ya, yang kaya dengan akhlak mulia, bangsa Mongol ini
ya, belum pun sempat mereka bertukar kepada satu generasi, ya, tiba-tiba golongan yang bengis, yang kasar itu telah bertukar wajah. Mereka telah memeluk agama Islam. Ya. Tambah-tambahan pula apabila ketua mereka sendiri iaitu Hulagu Khan sendiri itu telah memeluk agama Islam. An-nasu ala dini mulukihim. Bila raja ataupun ketua peluk agama Islam, rakyat ikutlah, kan. Jadi Raja Mughal ni merupakan Raja Mughal yang pertama yang menyatakan keislamannya. Dalam riwayat kata Hulagu Khan sendiri. Ada riwayat yang lain mengatakan anak dia tu, anak kepada Hulagu Khan tu memeluk agama Islam. Dan putera yang mengalahkan Baghdad, siapa? Ahmad bin Hulagu Khan. Berikutnya, ya, Raja Qazan bin Aragan. Ini 100 tahun lepas daripada tu. Tadi tahun 600 Hijrah, tahun 700 Hijrah, ya. Raja Qazan pula, selepas mana dia memerangi tentera Islam, tiba-tiba dia terpikat dengan Islam sendiri dan memeluk agama Islam. Masuk Islam, tukar nama menjadi nama lain, nama Islam, ya. Nama Mahmud. Sedap, ambil nama Nabi SAW, ya. Dan mengucap syahadah dari di hadapan ulama pula dah, ya, iaitu Al-Imam Sirajuddin Al-Juwaini Asy-Syafi'i, ya, Al-Imam Sadruddin, ya, Sadruddin Al-Juwaini. Para sejarawan bercerita bahawa keislamannya ini menggemparkan seluruh tanah kekuasaan Mughal di Timur Tengah. Langkah mulia ini kemudian diikuti oleh raja-raja selepasnya yang merupakan pewaris takhtanya. Subhanallah. Jadi tidak pernah ada agama yang seindah agama Islam ini, ya. Seandainya apa? Seandainya umat Islam itu sendiri menghayati kehidupan sebagai seorang Muslim. Hari ini kita, orang Islam ni ramai, tapi kerana kita tidak menghayati kehidupan sebagai orang Muslim, tak bangga dengan agama kita, tak bangga pun dengan akhlak mulia. Kadang-kadang lebih berbangga dengan orang Islam, lebih berbangga dengan hidup dengan cara orang Barat, ya, lebih bangga dengan hidup cara orang-orang, contohlah orang Korea dan sebagainya. Kita tak bangga dengan identiti kita sebagai orang Islam, ya, pakaian Islam, akhlak orang Islam, muamalat cara Islam. Bila kita sendiri menghayati kehidupan tersebut, secara tak langsung ia akan menjadi asbab hidayah. Orang yang memandang kepada orang Islam ni akan terpikat. Mungkin kita tak perlu dakwah kepada dia pun, maknanya tak perlu ajak pun, dia tengok dia sendiri terpikat dan dia nak masuk Islam. Jadi sebagai penutup pada malam ini, ya, pesanan daripada tuan kitab ni katanya, jika akhlak mulia yang ditampilkan oleh umat Islam dapat menarik bangsa lain kepada Islam. Kan tadi contoh tadi kan, Hulagu Khan, ya, Raja Qazan, kaum Yahudi Bani Mustalik, semuanya masuk Islam ni tanpa paksaan, tanpa disuruh masuk Islam, so terpikat dengan indahnya akhlak umat Islam, ya. Maka kita kena sedar bahawa begitulah hukum sebaliknya. Boleh jadi kerana buruknya akhlak orang Islam boleh membuatkan orang-orang Islam kadang-kadang boleh murtad, keluar daripada agama Islam. Yang tak Islam lagi makin menjauhi umat Islam, jauh daripada hidayah. Sebab apa? Tengok akhlak orang Islam ni teruk betul, kan? Hak yang merokok, hak yang banyak buat jenayah, hak yang banyak isap dadah, hak yang buat penzinaan, banyak orang Islam. Mereka pun takut nak masuk Islam, kan? Macam tu. Maka jika umat Islam menampilkan akhlak yang buruk dalam interaksinya, sama ada kepada saudara sendiri ataupun orang lain, maka hal itu sudah pasti akan membuatkan bangsa lain semakin jauh dan tidak simpati kepada agama Islam. Yang kita bimbang lagi, takut-takut satu hari nanti generasi yang akan datang, anak cucu kita sendiri pula yang tinggalkan agama Islam sebab tak rasa confident dengan agama Islam. Dia tak nampak apa kebaikan Islam, kan? Andalah akidah pun lemah, ya, tak mengamalkan kehidupan cara orang Islam pula, ya. Jadi takut-takut mereka meninggalkan. Sebab tengok apa? Tengok ayah dia pun akhlaknya tak elok, kan? Sikap buruk, ya, Islam tapi menampilkan akhlak yang buruk. Wal'iyadzubillah. Jadi ini sebagai satu saranan kepada kita supaya kita kembali untuk berusaha berakhlak mulia, akhlak Islam. Jadi akhlak ni dia bukan satu benda yang kita beranak-beranak lahir terus jadi baik, macam tu bukan.
benda yang kena usahakan. Nabi kita ajar supaya kita kena usaha. Nabi yang sempurna tadi pun, Nabi pun berdoa kepada Allah, ya Allah, kurniakanlah kepada aku akhlak yang mulia. Kan? Sebagai contoh kita tengok cermin kan. Tengok cermin, Nabi ajar doa apa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Tengok Nabi kita ajar. Waktu seseorang tu tengok cermin, nak berhias, nak sikat rambut ke, nak pakai bedak ke apa ke, jangan tinggal baca doa ni. Allahumma, kan? Kalau tuan-tuan di rumah boleh ikut saya, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, seperti mana engkau mengelokkan rupa paras aku, kan? Eloklah ni, semua orang elok belaka. Walaupun kadang-kadang mungkin kulit gelap sikit, mungkin ada jerawat, ada apa, tapi eloklah. Kalau dia punya bibir, mulut dia bukan duduk atas dahi dia, tu eloklah tu. Hidung duduk ke tepi ni ke, terbalik ke atas ke, tu dah buruk kan. Allahumma kama hasanta khalqi, ya Allah, seperti mana engkau elokkan wajah rupa paras aku, fahassin khuluqi, perelokkanlah akhlak aku. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini dapat memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kepada pengurusan Pasti Smart Amilin, ya, mudah-mudahan sentiasa maju jaya, diberkati Allah Taala, melahirkan anak-anak yang bakal pejuang, bakal alim ulama, ya, dan guru-guru semua diberi balasan sebaik-baik balasan lah. Kerja paling mulia ni kerja guru-guru lah, guru-guru pada pendidik. Walaupun mereka ni imbalan duniawi itu tidaklah besar mana, tapi pahala akhirat itu berpanjangan, insya-Allah, ya. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Yang baik daripada Allah, yang silap yang kurang kelemahan saya sendiri. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.